Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 11 Disember 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Ketua UMNO bahagian Beaufort, Datuk Awang Asri Lakat menegaskan pentingnya jawatan kuasa Komuniti Desa Madani JKDM yang diiktiraf oleh Kerajaan Pusat kerana sememangnya JKDM bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam satu sesi taklimat yang diadakan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat Malaysia KEMAS bagi menjelaskan fungsi dan peranan JKDM, Awang Asri berharap para ahli yang dilantik dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih efisien. Beliau juga pengurusi ahli lembaga penasihat pusat Giat Marah Parlimen Beaufort menyeru agar semua pengurusi JKDM memberi tumpuan yang lebih kepada masyarakat dan membawa perubahan daripada segi kemajuan dan pemikiran rakyat. Terdahulu Kerajaan Pusat melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bakal memperuntuk RM100,000 setahun kepada setiap JKDM di negeri ini untuk tujuan pembangunan dan peningkatan ekonomi. Tugasnya dengan peruntukan ini, JKDM boleh merancang dan melaksanakan projek-projek kecil yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Malaysia terus menegaskan sokongan terhadap perjuangan rakyat Palestin untuk membentuk sebuah negara merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penteruan ini pada Majlis Makan Malam Anjuran Duta Besar Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali yang diadakan sebagai penghormatan kepada penasihat agama kepada Presiden Palestin Dr. Mahmud Zaki Abdul Rahman Al-Habsyah Abbas. Dalam ucapannya, beliau memaklumkan bahawa Malaysia komited dalam menyokong rakyat Palestin yang berdepan pelbagai bentuk penindasan dan kezaliman. Beliau juga berharap hubungan rakyat antara kedua negara terus kukuh dan sokong Malaysia yang tidak berbelah bagi terhadap perjuangan rakyat Palestin yang selama ini menghadapi pelbagai bentuk penindasan dan kezaliman akan dipermudahkan. Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka Dato' Rais Yassin memaklumkan Barisan Nasional terus mengekalkan prinsip perjuangannya walaupun berdepan pelbagai cabaran selama 5 dekad. Beliau berkata semasa sambutan Jubli Emas ke-50 BN, semangat dan pemwakatan parti itu kekal utuh di bawah pimpinan pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurutnya, BN konsisten membawa mesej perpaduan, kestabilan dan kemakmuran dengan sejarah kejayaan yang sukar ditanditanyani oleh mana-mana parti lain. Tambah Rais, arus modernisasi menuntut BN sentiasa bersifat pragmatik dan relevan di mata rakyat. Beliau menyeru seluruh ahli BN untuk terus komited dalam memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat tanpa mengira latar belakang. Beliau mendoakan agar parti BN yang banyak berjasa kepada rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia ini terus meraih sokongan dan kekal menjadi tunjang pemerintahan negara. Ketua Perangan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Datuk Freddy Suwa menyatakan hubungan erat dalam Barisan Nasional terus diperkukuhkan untuk memastikan kejayaan bersama pada masa depan. Menurutnya, sambutan Jubli Emas ke-50 BN Sabtu lalu bukan sahaja merapatkan hubungan antar parti dalam gabungan itu, malah memperkukuh komitmen untuk menghadapi cabaran mendatang. Ujarnya, beliau percaya struktur gabungan nasional ini adalah yang terbaik untuk negara berbilang kaum, agama dan bangsa seperti Malaysia kerana sumbangan BN kepada pembangunan negara termasuk di Sabah sememangnya tidak dapat dinafikan. Beliau turut menegaskan PBRS kekal setia bersama BN dan menyuruh semua pihak untuk membina semula kepercayaan rakyat terhadap perjuangan Barisan Nasional. Sementara itu, Presiden PBRS Datuk Arthur J. Kurup bersama ahli majlis tertinggi PBRS turut memperkenalkan Barisan MT baru dan menyatakan komitmen penuh untuk menyokong kepimpinan BN dan mendukung perjuangan parti itu. Isu inflasi kos perubatan negara dan titah adendum berkaitan keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan menjadi antara agenda utama dalam persidangan Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Pulai Suhaizat Kayat mengemukakan soalan kepada Perdana Menteri mengenai langkah kerajaan mengatasi kenaikan premium insurans perubatan sehingga 70% dan inflasi kos perubatan sebanyak 12.6% pada tahun 2023 melebihi purata global. Sementara itu, Taqiyuddin Hassan PN Kota Baru pula bertanya mengenai kewajaran titah adendum berkaitan keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari lalu berhubung permohonan pengampunan Najib Razak. Sementara itu, dalam sesi soal jawab, Razi Jidin PN Putrajaya telah meminta Menteri Ekonomi menjelaskan pelaksanaan subsidi bersasar petrol, manakala Adnan Abu Hassan BN Kuala Pilah bertanya memberi sumber manusia mengenai statistik pampasan hilang upaya oleh perkesu dan usaha mengekang tuntutan palsu. Presiden turut menyaksikan perbentangan bacaan pertama beberapa rang undang-undang RUU termasuk RUU Keselamatan dalam talian 2024,
RUU Pemegang Amanah Pindaan 2024 dan RUU Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pindaan 2024. Dijangka persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung sehingga 12 Disember depan. Sekian daripada saya Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.